Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadin rasulullah wa sahbihi wa qalilan. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pada surah yang berikutnya adalah surah Sad. Surah yang ke-551 yang ke-28. Dari minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص. إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا فزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. Surah Sad. Pada makhluk Sad itu adalah barisan sebenarnya Allah firmankan pada ayat yang keempat, Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berjihad di jalan yang itu Nabi Sabilillah saffan dalam keadaan berbaris-baris. Jadi pada kata saffan diambil dan menjadi nama surah itu bukan surah Sad, barisan. Ayo ulama kita khilaf, adakah surah ini turun di Mekah atau turun di Madinah atau surah ini turun sebelum Nabi hijrah ataupun setelah Nabi hijrah. Ulama kita beda. Ulama mengatakan surah ini turun sebelum hijrah. Bagi ulama mengatakan surah ini turun setelah hijrah. Dan kalau mengikut pada riwayat yang lebih tepat, kebanyakan ulama yang tepat surah itu di Madinah setelah hijrah baginda Rasulullah SAW. Tetapi tidak boleh menafikan surah ini turun di Mekah itu. Maknanya adalah surahnya turun di Mekah, tetapi pelaksanaan itu di Madinah. Sebagian lagi kata ulama-ulama kita boleh jadi benar di Madinah disebabkan ayat-ayat di Madinah banyak yang turun ya ayyuhalladzina amanu. Yang itu yang dahulu. Kita untuk memahami Madaniyah, Makkiyah adalah ayat yang disuruh dengan ya ayyuhalladzina amanu pada turun di Madinah. Dan Allah Rasulullah hijrah begitu. Rasulullah SAW dan ulama telah sepakat jumlah ayat-ayatnya adalah sebanyak 14 ayat. Dan surah ini antara surah yang Rasulullah bacakan kepada para sahabat daripada ayat pertama sampai ayat keempat lengkap. Diturun pun secara lengkap, nak dibacakan kepada para sahabat secara lengkap, sehingga para sahabat
membacakan pada sahabat yang lain juga secara lengkap, sehinggalah sahabat membacakan pada mereka yang bukan sahabat, itulah tabi'in secara lengkap, dan sehinggalah bersilsilah. Maknanya jalur-jalur sanad itu sehingga sampai ke ulama-ulama kita meriwayatkannya pada hadisnya al-musassal tentang yang membaca qiraatus suratus sahh. Maknanya ulama-ulama kita yang mengambil bacaan surah sahh ini secara lengkap di ayat yang pertama sampai ayat itu. Cuma kita tidak membaca ataupun tidak membaca semua, tak kita nafsikan. Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwa al-azizul hakim. Sabbaha di situ adalah madhiyah, telah bertasbih kepada Allah segalanya penduduk, segalanya makhluk yang jadi penduduk di langit dan juga makhluk yang jadi penduduk di bumi. Di sini juga orang bila Allah menyebut langit dan bumi, Allah nak beritahu seluruh yang dicipta, seluruh yang dia cipta. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada terkecuali daripada bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana tasbih itu menunjukkan kepada kewujudan Allah yang layak untuk ditasbih. Apa maknanya tasbih? Tasbih itu adalah tanzih, memujikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sifat-sifat makhluk ataupun diumpamakan dengan makhluk ataupun ditasbihkan seperti mana dikatakan dia bertempat ke, dia berlembaga ke, dia jauhar, dia arah, dia jisim ke, dia berfizikal ke, jadi dinafikan itu semua. Itu dalam tasbih. Jangan kita menjadi sebagian orang tasbihnya, ia subhanallah, 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 tapi iktikadnya Allah di atas, di atas langit itu, dia duduk atas sana. Itu bukan tasbih. Tasbih itulah menafikan Allah bertempat tu. Kerana akan boleh terima Allah wujud tanpa kaifiat. Terima kan pada akal, terima, maka terima je Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud tak bertempat. Kerana tempat dan wujud pada yang boleh dikaifiatkan. Kaifiat ini boleh ditentukan ia itu di mana. Sebab di mana itu menunjukkan pada tempat. Jadi tasbih itulah untuk menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat, berfizikal, berada di sana, berada di sini. Walaupun kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memujikan Allah daripadanya disamakan dengan makhluk, sama daripada zatnya, sifatnya ataupun perbuatannya, tetapi di sudut akidah Sunnah wal Jamaah menyatakan dan tidak mustahil dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas dunia kita melihat Allah dengan hati kita, di akhirat kita melihat Allah dengan mata kita. Ini yang dipegang oleh ulama akidah Sunnah wal Jamaah. Cuma Imam Al-Ghazali menyatakan ini telah disepakati di sudut akidah Sunnah wal Jamaah. Ya, kita melihat Allah di akhirat tanpa kaifiat. Seperti mana di atas dunia kita mengenal Allah tanpa kaifiat. Akan boleh terima wujud Allah tanpa kaifiat. Apa maksud kaifiat? Nak tanya bagaimana dia, macam mana dia boleh wujud. Itu tak ada. Itu namanya kaifiat. Jadi begitu juga di akhirat mata kita akan memandang Allah tanpa juga dengan kaifiat. Contohnya di atas dunia kita mengenal Allah tanpa arah. Kita mengenal Allah tanpa bertempat. Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan bentuk, bukan fizikal, bukannya apa-apa yang disifat itu sifat manusia ataupun makhluk. Maka boleh terima juga lah kita akan melihat Allah tanpa arah, tanpunya gambarannya, tanpunya dengan tempatnya. Itu sama saja bagi Imam Al-Ghazali. Kerana apa? Akal itu boleh terimanya seperti mana akal boleh terima Allah wujud. Bila akan boleh terima Allah wujud, maka lidah bertasbih subhanallah, lidah juga bertahmid alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Walaupun mata tak pernah melihat. Lihat siapa kewujudan itu, kewujudan siapa Allah Ta'ala. Tetapi akal boleh terima, oleh kerana akal boleh terima, maka ulama berfatwa wajib
bagi sekalian umat Islam yang mukallaf mengenal Allah melalui akal yang lebih dulu dan itu kemampuan dia. Apa? Wajib kita ada ma'rifatullah mengenal Allah sebagai pencipta disebabkan akal boleh terima. Tidak akal tak boleh terima, akan menolak lainlah. Tapi tidak, akal boleh menerima ni. Akal boleh menerima dan menetapkannya. Dan akal juga boleh menafikan tiada Tuhan yang Allah. Nafi. Kalau ada, kita nafi. Ada lagi, nafi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tasbih di sini, aku tadi yang berada di langit, aku tadi yang berada di bumi, seluruhnya. Seperti mana hadis Rasulullah, seluruh makhluk di atas alam semesta ini, semua bertasbih. Kecuali siapa lain. Kecuali dua makhluk aja yang tidak mahu bertasbih. Bukan sekadar tak bertasbih. La ilaha illallah pun tak mahu. Alhamdulillah pun tak mahu. Allahu Akbar pun tak mahu. Siapa mereka betul-betul? Jin dan juga manusia. Yang mana? Yang tidak mukmin. Kerana itulah jin ataupun manusia yang kafir. Dia tidak bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana jiwa mereka terpijak. Terhijab dengan apa? Terhijab dengan kekufurannya, kekafirannya, kesyirikannya. Kerana itulah hati mereka tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala dipikirkan, diingati. Tidak ada tasbih. Jadi selain daripada itu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa al-Azizul Hakim, dan dia Allah Subhanahu Wa Taala yang kita telah bahaskan pada maknanya Huwa. Huwa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita kata dia domir. Domir itu dia. Tetapi kata ulama, dia itulah zatnya. Jadi apa maksudnya? Zat yang wujud. Yang memiliki sifat Al-Aziz. Yang memiliki sifat Al-Hakim. Al-Aziz itu apa? Al-Izz. Yang maha berkuasa. Yang maha berkuasa. Itu terjemahan. Tetapi dia sudut maknawiyahnya adalah Allah menetapkannya segala-gala pada makhluk dan alam. Dan tidak ada siapa pun yang boleh memecahkan takdir. Itu adalah sesuatu. Allah menetapkan sesuatu dan tidak ada siapa boleh mengubah yang telah Allah tetapkan. Itu adalah Aziz di atas dunia. Di akhirat itulah Al-Aziz Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dicampakkan jin dan juga manusia yang kafir, mereka akan merasa yang azabnya. Maka azab itu atas keadilan Allah, dan mereka tak boleh keluar daripada azab itu kerana Allah Al-Aziz yang maha berkuasa dalam azab, sehingga manusia mustahil dapat keluar pada azab. Itu Al-Aziz. Al-Hakim Allah Subhanahu Wa Taala atas takdirnya juga, atas kodok dan kodok Allah Subhanahu Wa Taala. Maka agaknya kerana Al-Hakim inilah menunjukkan pada sifat, pada ilmu Allah yang sempurna. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia bukan disifati dengan sifat makhluk. Maksudnya Allah melihat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat bukan yang dia akan melihat apa yang akan berlaku. Sehingga dia akan tahu juga sekiranya berlaku. Itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga Al-Hakim, artinya Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan muqtamad, pasti muqtamad. Sekiranya dia mengubah, maka dia berubah. Semua Al-Hakim dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala seperti dalam firman Allah, Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menghapuskan apa sahaja yang dia kendaki, dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan apa sahaja yang dia kendaki. Ya Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan, seperti mana contoh orang tu ada dosa istighfar, Allah hapuskan dosa dia. Itu contoh yang mudah. Allah menetapkan dia mendapat hidayah, dia Islam, dia beriman. Itu yang maksudnya Allah menetapkan. Itu juga adalah contoh yang mudah. Kita tak perlu tafsir yang ini disebabkan kita dah tafsir pada tasbih dan berapa nama Allah sebelum ini. Pada awal surah yang telah kita pelajari sebelum ini. Sebabkan surah yang kita baca, yang kita pelajari sebelum ini pun ada kaitan dengan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau lagi permulaan pada surah Al-Hajj.
Seterusnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kamu orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa saja kamu mengatakan sesuatu yang kamu dah kata, tetapi kamu tak melakukan apa yang kamu katakan? Apa maksudnya? Kamu tidak kotakan janji yang telah kamu janji untuk kamu melakukannya, maafkan. Padahal semuanya bermula daripada kamu. Ayat ini ada sebab nuzul. Antaranya kata ulama-ulama kita, maksud ayat ini adalah kalau kamu tak kuat, kamu mengaku kuat, kamu masuk ayat ini. Kamu tak buat, kamu mengaku buat. Maksudnya kamu tak buat pun amalan soleh tersebut. Tapi kamu mengakui kamu buat amalan soleh itu, maka kamu berdusta. Lalu Allah pun menegur, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa saja kamu mengatakan seolah-olah kamu buat, pada hakikatnya kamu tak buat pun. Betul. Kenapa agaknya? Ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar. Seorang sahabat Rasulullah namanya Suhaib. Suhaib. Dan selesai dia berperang Badar, lalu datang seseorang kata Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah membunuh si fulan. Nabi kata, bagus. Akan tetapi bukan dia yang membunuhnya, yang membunuhnya Suhaib. Lalu ada sahabat pun bertanya Suhaib, ya Suhaib, bukankah kau telah membunuh musuh itu fulan bin fulan? Kenapa kau tidak cakap pada Rasul? Baiklah, kau tak cakap. Pergi ke Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah membunuh fulan bin fulan. Lepas itu Sayyidina Umar berkata, tapi tadi ada seseorang yang mengaku dia dah yang membunuh fulan bin fulan. Dari Rasul yang membunuh, ada yang membunuhnya adalah dari Allah betul saya. Itu maksudnya ada orang, itu orang mengambil, dia mengaku membunuh, dia jihad, pada hakikatnya bukan dia. Suhaib. Ayat ini. Asbabul nuzul juga ayat ini kata ulama-ulama kita. Pada saat duduk-duduk pada macam kita. Cuma bezanya kita duduk ni tak macam sahabat punya cerita lah. Sahabat bila duduk bertanya sesama itu, apakah amalan yang Allah paling cintai? Kalau ada amalan itu, kita sama-sama ikram, berazam untuk buat. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita macam tu lah. Takkan kita nak beli siapa? Agak-agak kalau menang macam mana? Itu contoh dia akan berlaku. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat surah ini, bukan ayatnya, surah ini satu surah terus. Lalu Rasulullah pun memanggillah sahabat itu seorang demi seorang yang bincang-bincang tadi. Mana datang rumah Rasulullah. Ini istimewa sebab Nabi panggil untuk datang ke rumah. Seorang demi seorang datang. Selagi mana tak berkumpul lagi, Nabi tak baca. Surah ini dah turun. Lalu berkumpul semua yang cerita tadi. Sekiranya ada amalan-amalan yang Allah cintai, kita akan sama-sama buat amalan itu. Lalu Rasulullah pun membacakan ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Jadi bila Rasulullah baca, akan menyentuh apa yang mereka azamkan tadi. Antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Maknanya jawapannya dengan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, mahukah aku beritahu kepada kamu satu perniagaan? Yang perniagaan itu keuntungannya dengan menyelamatkan kamu daripada azab siksaan Allah yang tidak terberi sakitnya.
Iaitulah kamu beriman kepada Allah, Rasulnya, dan kamu berjihad di jalan Allah dengan harta benda kamu dan juga diri kamu. Itu jawapannya. Dan sahabat-sahabat tadi yang berkumpul, yang ubah amalan yang Allah suka, akhirnya mereka mematikan azab. Azab itu dimatikan. Apa maknanya? Mereka tak suka dengan ini. Allah dah bagi jawapan, maknanya jihad fi sabilillah mereka berat untuk jihad. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain lagi dia kata, kalau sekiranya ada satu jenis perniagaan yang sangat menguntungkan, kita pun berniaga dengan perniagaan itu. Lalu Allah pun turunkan ayat ini, waladina amanu adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Orang sahabat yang mengatakan nak berniaga itu, perniagaan itu tak mau itu. Bila pengajian tak mau. Ini yang maksudnya lima taqulu namalan taf'alu. Kenapa saja kamu sebelum itu dah berkata nak buat, sebab akan bagi tahu apa yang perlu dibuat. Tapi bila saja diperintah buat, dah pun tak apa. Ayat ini juga turun setelah peperangan Badar, peperangan Uhud. Lalu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ketinggalan untuk perang Badar. Aku ketinggalan untuk perang Badar, ya Rasul. Ya Rasul, kalau sekiranya setelah ini adanya jihad, maka aku akan pergi bersamamu, ya Rasul. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah untuk jihad lagi dalam perang Uhud. Orang yang pernah janji nak pergi lagi, mungkin janjinya tak pergi. Ini golongan munafik. Ada di antara mereka bergerak dengan Rasulullah kerana telah berjanji untuk jihad fi sabilillah. Itu perang Uhud. Bila dah sampai ke medan Uhud, itu balik ke Madinah. Takut mati, takut dibunuh tentera-tentera musuh musyrikin pada ketika itu. Jadi Allah turun ayat juga, lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu tidak mahu buat sesuatu yang telah kamu azab, kamu mahu lakukannya. Kamu mahu melakukannya, mana kamu nak buat amalan itu. Yang mana kamu telah mengetahui amalan itu besar ganjarannya, besar fadilatnya. Yang Allah Rasulullah telah bacakan surah ini tentang fadilat ini, ganjarannya kepada kamu, dan kamu telah tahu, tetapi kenapa kamu mengelakkan diri? Sehingga ulama menyatakan, lima taquluna ma la taf'alun, bukan ada dengan kaitan dua perkara. Yang pertama, sekiranya dia tak buat, dia kata buat, dia berdusta. Itu yang pertama, masuk ayat. Yang kedua, kalau sekiranya dia berjanji, dia mahu buat, akan datang. Tapi akhirnya bila dah sampai pada waktunya, dia tidak mahu buat, dia meninggalkannya. Maksudnya apa? Dia mungkir janji. Bila dia mungkir janji, maka Rasulullah menyatakan ayatul munafiqun thalatha. Yang bila dengar dekat percubaan tadi, arba'un, ada 4. Bila dia berjanji, dia khana. Khana maknanya dia mungkir akan janjinya itu. Itu ayatul munafiq. Ini sifat-sifat orang munafik jelas pada ketika itu bila turunnya. Dan beberapa riwayat lagi, walaupun begitu kalau kita lihat melalui racunnya tasawuf, ulama-ulama kita menyatakan mengapa Allah menegur orang beriman demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut lagi, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Besarnya kemarahan Allah, kebencian Allah, di mana kamu mengatakan sesuatu yang kamu nak buat, tapi kamu tak buat. Apa maksudnya? Allah tidak suka. Allah tidak suka kerana Allah menyatakan kamu Allah ketanlah. Maka ulama-ulama menjadikan ayat ini sebagai hujah dan dalil barang siapa telah mewajibkan atas dirinya satu amal yang saleh, wajib dilakukannya. Hukumnya wajib, walaupun pada usulnya dasarnya amal itu sunnah.
Apa maksud? Aku mewajibkan diriku untuk sedekah pada setiap pagi sekian-sekian banyaknya. RM2 lebih kurang. Aku mewajibkan diriku. Aku wajiblah baginya untuk sedekah. Ini ijma. Ini telah disepakati oleh seluruh ulama-ulama ini. Ini ijma. Ini telah disepakati. Mengapa agama disepakati? Karena yang ini kamu maqtan 'inda Allah. Allah memang tak suka orang yang mewajibkan satu amal kerana Allah ada amal itu lalu dia membatalkan. Allah tidak suka demikian. Oleh kerana itulah hendaklah seseorang beramal mengikut pada kemampuannya. Sekiranya dia tak mampu, maka jangan dia berjanji seolah-olah dia mampu. Nanti dia disebut sebagai pendusta oleh sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Kerana sebab Nabi dah mengajar kita, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu bi khawatimiyah. Dua hadis ini perlu digabungkan. Yang pertama, hanya segalanya amal berdasarkan niat. Dan niat itu asbun keagamaan yang teguh. Macam itu solat tadi, semua niat kita adalah keagamaan yang teguh sehingga kita buat sungguh. Itu bukan sekadar niat. Memang buat sungguh solat itu. Itu Allah nak. Itu Allah nak. Dan itu azam. Azam ini akan menjadi satu kofak yang kuat. Jadi jangan batal lagi. Jangan dibatalkan dia. Tetapi selain daripada itu, dikatakan pula dengan hadis Rasul, innamal a'malu bi khawatimiyah. Sesungguhnya segala amal, kamu kena memandang amal itu pada mula sampai pada penutupnya. Apa maknanya? Innamal a'malu bi khawatim, sampai pada penutupnya. Bi khawatimiyah. Apa maknanya sini? Disebabkan gini, kita kena tahu syaitan ini, dia suka merasuk, dia suka membisikkan sesuatu. Jangan kita beranggapan syaitan ni bisik buat buruk dia, buat jahat. Tidak, dia pun bisik kita untuk buat baik. Buat amalan soleh, buat ibadah. Tapi kita tak sedar itu. Alif Khasyam sedar adalah itu. Ulama muhaqqiqin sedar kelicikan syaitan itu. Kenapa agaknya? Sebab ulama kita bagi contoh. Kita niat buat satu amal, kita pun buat. Lalu datang syaitan. Syaitan pun bisik. Amal ni pahala tak besar. Buat apa yang ni? Pahala besar lagi. Akhirnya kita pun mengubah niat azam, mengubah niat sehingga kita pun bertukar yang amal. Tanpa kita sedar. Amalan pertama kita batalkan pada dalam niat kerana Allah. Lalu kita pun buat satu amalan soleh yang lain tanpa kita sedar. Ini yang suruh buat walaupun amalan soleh daripada syaitan. Itu sangat licik ke syaitan. Oleh kerana itu, dah kata ulama, jangan sampai kamu memandang amal ini ada perbezaannya. Jangan. Kerana syaitan yang menghasut kamu. Kalau kamu niat untuk belajar ilmu, teruskan sampai penutupnya, sampai selesai. Jangan tiba-tiba saja, ini tak apa nak besar ajarannya. Aku buat yang ini lebih besar. Ini bisikan syaitan. Agar kita buat amalan yang kita rasa dia jauh lebih besar pahalanya, tapi dorongannya adalah daripada syaitan. Sebab kita kena tahu, jangan kita sangka syaitan ini mengajak pada fahsya wal munkar. Tapi kita kena tahu bahawa syaitan itu mengajak pada buat baik, tapi dengan logika. Apa maksudnya? Dia suka tasbih, subhanallah, subhanallah. Dia suka dia. Dia suka. Kenapa kita bertasbih? Sebab dia disikkan pada kita bertasbih. Dia suka lah. Sebab apa kita bertasbih? Pada khatirati syaitaniyah. Disikkan pada syaitan. Dia nak macam tu. Disebabkan gini dekat ulama. Dia datang. Dia bisik-bisik macam-macam. Bisik suruh buat jahat, kita tak buat. Dia bisik suruh buat baik. Bila dia bisik buat baik, mengubah kebaikan pada kebaikan yang lain. Maksudnya keagaman yang pertama yang kita buat, amal soleh yang kita buat yang pertama, belum selesai lagi, kita batalkannya disebabkan kita termakan hasutan syaitan untuk buat amal yang lain. Padahal amal itu soleh juga. Tapi kita telah buat melalui ini bisikan syaitan. Dia tidak akan dapat amalan itu soleh. Contohnya orang share.
Itu biasa bila kita belajar ilmu terapi, mufakat, itu jauh lebih besar pahalanya daripada yang kita belajar tidak tahu mana sumbernya. Orang share macam-macam zikir pada kita, doa pada kita, amal pada kita. Cuma yang tukang share ini waktu dia share, dorongan daripada siapa? Sebab kita ada 4 khatirah. Khatirah Rabbani, Rahmani. Khatirah yang malaki. Khatirah yang nafasi. Khatirah yang syaitani. Yang pertama Allah yang bisik pada kita. Bukan huruf, bukan kalimah, bukan suara. Bila Allah Subhanahu Wa Taala bisik terus kita. Subhanallah, Subhanallah. Bila Allah. Campur tangan malaikat dan syaitan termasuk diri kita. Yang kedua datang malaikat bisik kita tu. Baik, wahai Allah, Allah berfirman, bertasbihlah. Fasabbihu. Maka kita tu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tasbih. Yang ketiga pula nafasi. Kata diri kita duduk saja, duduk fikir. Pada duduk saja dia aku tasbih. Ambillah tasbih itu subhanallah, subhanallah. Ini diri kita. Yang keempat datang syaitan. Pada duduk saja, baik kau tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aku share. Alhamdulillah, aku selesai tasbih 1000 kali. Ini memang boleh syaitan. Kerana apa? Wujud riak itu muncul daripada syaitan. Jadi dia pun share itu, share ini. Last kali tulis. Jangan lupa subscribe. Jadi tujuan. Apa maksudnya? Ini orang yang buat demikian nak tahu ini khatirah pada siapa yang suruh ni. Disebabkan daripada pengajian ilmu secara kifiah. Terus. Pemeriksaan baginda Rasul, kawasan ulama-ulama, dia tak melalui itu. Dia tak melalui pada jiwa ni. Ada satu bisikan. Aku nak share bisikan itu. Itu bukan ilmu Islam. Ilmu Islam itu pada sumbernya Quran dan juga sunnah Rasul, dan dia mestinya mukhlis, dia mesti bersih. Yang dia sampaikan sama yang disampaikan oleh para alim ulama. Sama. Jadi bukan daripada satu-satu bisikan dan cerita ini akhirnya bukan daripadanya Quran atau warisan Nabi, ulama-ulama kita. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala tegur sebagai apa? Kemungkinan di antara mereka yang berbicara demikian itu bukan daripada bisikan Allah dan juga yang malaikat, tapi bisikan pada syaitan. Syaitan pun datang bisik. Bincang amalan soleh apa yang Allah suka, amalan soleh apa yang Allah cinta. Bincang. Allah pun turunkan ayat. Yang aku suka adalah jihad fi sabilillah. Di amwalikum wa anfusihim. Wa anfusikum. Maka kamu kena jihad dengan harta benda kamu. Maka jangan kamu jihad dengan harta benda orang. Dan diri kamu kena jihad. Jangan bunuh kamu suruh orang pergi jihad. Kamu duduk saja tak mau pergi jihad. Sebab takut. Tapi kamu suruh orang pergi. Kamu pula tak pergi. Ini maksudnya apa? Ini adalah sumber kemungkinan daripada bisikannya syaitan. Oleh kerana itu Allah tegur dari sudut tasawuf, teguran ini di mata quluna ma la taf'alun keras. Bukan teguran biasa-biasa. Itu. Bila dia keras tu yang ulama berfatwa wajib. Cuma ulama-ulama kita khilaf kalau orang itu dia mewajibkan dengan sesuatu atas nazar. Itu nazar. Satu nazar yang pertama, dia kata, aku wajibkan diriku untuk bersedekah setiap pagi. Aku ulama bersepakat, wajib bagi untuk sedekah. Kalau disengaja tak mau sedekah, hukumnya berdosa. Dia tak wajibkan diri. Yang kedua, syarat. Sekiranya bapaku selamat pulang daripada haji, aku akan buat kenduri. Ini khilaf ulama. Dalam mazhab Syafi'i dia ada 2 fatwa. Satu fatwa wajib dia buat kenduri. Yang kedua tak wajib. Tapi Imam Abu Hanifah, Imam Malik fatwa wajib dibuat. Sebagai contoh bagi ini bagi nazar yang kedua. Sekiranya bapaku balik daripada menunaikan haji, aku akan buat kenduri meraihkan dia. Maka dia jadi wajib jumhur ulama. Dalam mazhab Syafi'i saja
tak tentu wajib. Tapi jumhur ulama mengatakan wajib. Mengapa agaknya? Kerana dilihat dia berjanji dengan siapa. Kalau berjanji dengan Allah, wajibkan diri buat. Itu kata ulama. Mengapa agaknya? Kerana kalau dia berjanji nak buat, bila dah sampai waktunya dia tak buat, dia mungkir janji. Bila mungkir janji, Allah kata, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Janji kamu di sisi Allah, Allah benci sangat-sangat. Allah tak suka. Allah Ta'ala je kalau kita nama orang tak kena mengerti, tiba-tiba nama aku pula, kita pun marah. Aku tak kena mengena dengan drama yang ni lah. Tak ada di filem. Dah lah tak laku seperti nama dia pula. Sial dia. Untuk 100 juta, sebut nama kita sebagai pelakon tambahan, okey juga. Itu bisa ni. Itu di sudut sufi, di sudut tasawuf. Oleh kerana itulah bila kita dah ada satu keazaman nak buat satu amal yang soleh, walaupun kecil, sekejap, pendek, teruskannya. Jangan batalkan. Lalu bila datang ni iblis, datang ni syaitan masuk. Amalan ini, pahalanya kecil. Buat amalan yang ini, pahala besar. Dia pergi ubah. Kalau dia datang daripada itu, kerana kita beramal sesuatu melalui turah, pewarisan Nabi. Aku buat ni kerana ilmu ini. Aku amal itu kerana ilmu ini. Peringkat-peringkat melalui ulama-ulama itu. Dan jangan melalui bisikan-bisikan. Itu keadaan. Mengapa? Kerana Allah bila membisikkan kebaikan kepada kita, kita akan buat bermula sampai akhir. Kerana berpegang hadis Rasulullah, innamal a'malu bi khawatimha. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang beriman, la tubtilu a'malakum. Jangan kamu membatalkan pahala amal kamu. Apa maknanya? Kamu dah beramal, tapi pahalanya batal. Tak kala mana kamu beramal, pahala batal. Lalu mengapa boleh batal? Kamu ujuk, kamu lihat, batal kan? Allah tidak tahu gitu. Disebabkan ada para sahabat suka bersedekah. Suka sana. Dan sedekah, tapi senyap dia. Orang tak puji dia. Dia tak ada apa. Tak dapat apa. Paling kurang nak tahu juga ahli sedekah. Ada pun banyak, walaupun ada banyak, suka sedekah. Nak nama ni itu. Tapi tak ada pula orang memuji-muji ni. Bila tak ada begitu, lalu aku jaga ni, dia kena simpankan lah kebaikan dia. Lalu sahabat pun datang kepada ya Rasulullah, aku suka bersedekah. Tapi ya Rasul, aku suka juga kalau aku simpankan aku suka sedekah. Tapi dia dalam biar Nabi itu, dan itu, dia dan tidur. Saudara tidur. Wahai orang-orang beriman dan tidur, a'malakum. Surah Muhammad. Jangan kamu membatalkan pada amal kamu untuk dia. Apa maknanya? Bila kamu datang ria, wujud, pahala kamu batal. Pahala kamu batal. Apa maksudnya? Kerana amalan yang terbaik, kamu menghubungkan kepada Allah saja. Ini rahsia kamu dengan Allah Ta'ala dan tidak diketahui oleh sesiapa pun. Kerana dia tak bagi tahu sesiapa. Sebab amalan ini kepada Allah, kepada Allah. Itu tanda-tanda amal Allah terima. Dan biasanya amalan ini yang senyap-senyap ini orang tak tahu ini yang kuat dan dia jadi istiqamah. Dan berbanding amal-amal sikit-sikit cakap, akhirnya tinggal amal itu. Sebab apa? Tak jadi. Kalau orang jual obat tu bagus, dia makan sekali, dia bagus, berjarak. Kali kedua, tak. Kali ketiga, tak. Kalau pun tanya, tak berapa dah. Tak jadi. Jadi jangan memulai berubat itu semua sebab kita tak tahu sifatnya apa untuk ubat itu. Jangan memulai yang itu. Kita tengok dalam Shopee itu kan. Berapa kuatnya Allah membuat itu. Saya pun tanya sebab kita buka kadang dikeluar juga sebab nak beli barang anak yang nak beli bukan saya. Tapi nama account kita kena bayar. Kadang keluar iklan tu. Kita pun berfikir, ini promote ini dan tidak. Ini pakai badan tu. Maksudnya dia bukan promote dia pun. Sebab dia pun tahu apa yang tersirat dalam hati dia. Benda ni bukan power pun.
Dia perempuan dia, tapi bukan kalau aku walaupun kerja tua, aku di tempat Honda juga. Aku walaupun kerja peroton, aku beli juga Toyota. Aku tahu kritik macam mana. Sebab yang cakap tu kawan saya. Tahu kita juga kan kritik. Saya bertanya kau kerja pukul 2 sampai 10 tahun. Kenapa tak bikin pukul 2? Tak boleh. Kita pun beli Honda baru. Jadi jangan mulai. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud jangan mulai adalah kamu nak sebarkan kebaikan itu, kebaikan ini. Akhirnya kamu yang tinggal. Kamu ajak orang berselawat. Satu hari dah senyap dah selawat. Jadi jangan mulai di sini kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka amalan-amalan. 45 orang. Ya, Allah. Itu kata Allah. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW dan yang lain pun gitu. Maknanya di sini, maknanya ada orang-orang munafik, tentunya para sahabat Rasulullah SAW, kerana mereka orang yang banyak bertanya, bersuara, apa amalan-amalan yang baik untuk kami lakukan. Tetapi umum maksudnya. Jadi sahabat Rasulullah SAW mengatakan, zikrullah. La ilaha illallah. Baik, terima kasih. Tapi dibalik saja minta amal padahal tidak dapat diubah. Yang ini pula datang, apakah amalan yang baik bagi saya dapat agar Allah ampunkan dosa-dosa saya? Lalu sahabat ini jawab, sedekah. Sebab mereka belajar dengan sahabat, belajar dengan Rasulullah. Soalan itu pernah ditanya ke Rasul. Jawapan yang sama. Antaranya adalah kamu sedekah, Allah meluputkan dosa-dosa kamu. Baiklah, terima kasih. Tapi dibakhir dalam sedekah. Maknanya satu persatu amal yang saleh, tapi tak buat semua. Hanya sekadar nak nambung. Apa maksud nak nambung? Dia dikenali sebagai orang yang suka bersoal jawab agama. Pada zaman dulu, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui daripada mereka inilah munculnya mazhab Islam. Daripada mereka, sebab Rasulullah banyak menyatakan bahawa ini bulan akan mengeluarkan benih-benih yang keluar daripada apa yang aku bawa. Tapi dia tak meninggalkan solat. Daripada Rasulullah SAW. Ini benih-benih apa? Benihnya adalah baginya bukan semua amalan Nabi, itu amalan salih. Dia berfikir untuk akal terima sebagai amalan salih, kita buat. Akhirnya oleh kerana itulah sebagian orang ini dia melihat dan memilih amalan-amalan. Padahal bila ulama mengajar, ini sunnah Rasul, ini sunnah Rasul, ini sunnah Rasul. Tak, dia tahan dulu, nanti bahas dulu. Nanti dulu. Dia tak puati. Sebab ada golongan yang hari ini dia akan mencari yang terbaik. Baginya yang terbaik pada amal adalah yang Nabi buat, bukan yang Nabi tak buat. Yang Nabi buat itu yang terbaik. Kita di Sunnah wal Jamaah mengatakan, siapa di antara kita kata Nabi buat itu tak terbaik? Soalannya, siapa kata demikian? Tetapi mereka memilih. Apa maksud memilih di sini bagi mereka? Ini Rasulullah tak buat, ini Nabi buat. Maka kami buat. Sama lah kita, Nabi tak buat, kita pun tak buat. Kalau dia bersalah, kalau kita buat pun bersalah di sudut syariat, kita pun tak buat amalan itu. Apa maknanya? Ini sombong orang itu. Orang yang sombong-sombong ini dia akan membina syariat, kefahaman dia. Sehingga berakidah pun dia akan bina akidah berfalsafah. Sebab apa? Sebab kita dah tahu sekarang ini dah muncul orang belajar mengenal Allah pakai teorinya sains. Sains pun banyak kuantum macam-macam lagi. Dia bahas ini dari ini sains ni bagus ni sebab dari ini Allah.
Ada sains, tak ada sains, Allah memang wujud lah. Dia tak kuatir, dia kena kaji di sudut sains dia. Ada bukti, Allah wujud. Cuma masalah dia belajar pada sains, dia bukan cerita orang kafir, cerita orang Islam. Dia belajar sains-sains, tahu dia tahu Allah wujud dengan sains. Lalu kita pun tengok Allah wujud dengan sains. Lalu Allah wujud ni jauhar dan arah. Dia kata dia dengan sains. Apa maknanya? Ada jisim, ada fizikal, ada bentuk, ada tempat belajar itu. Disebabkan dia kata tidak ada satu yang wujud, melainkan mesti ada tempatnya, mesti ada gambarannya, mesti ada rupanya. Itu dalam Subhanahu wa ta'ala. Ini yang maksud dari golongan-golongan. Apa maknanya? Golongan ini adalah mengajak orang lain untuk ambil kaedah teori. Sehingga ramai juga pengikut-pengikut orang. Ini lagi. Tapi itu saya ada mungkin muzakarah dengan Majlis Fatwa. Tapi wilayah Arab. Kita belajar satu kitab. Kitab itu dibahaskan. Orang yang sampai hakikat. Adalah hakikat lah. Dia tak semayang. Kita tanya apa? Tak semayang. Dia kata kalau bila sampai hakikat, syariat ni dah gugur. Syariat solat dah gugur sebab dah sampai hakikat akan lagi. Apa maknanya? Maknanya gini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kamu menyembah Allah sampailah kamu batas kamu yakin. Apa maksud yakin? Saya yakin saya golongan bahagia di akhirat. Apa maksudnya? Maksud syurga. Jadi kalau saya tak solat, Allah dah tetapkan saya tetap masuk syurga. Sebab saya golongan bahagia. Saya yakin itu. Kalau saya tak solat, saya tetap akan masuk syurga. Okey. Tetapi kalau orang itu walaupun solat, Allah telah tetapkan dia golongan celaka, dia solat pun tak guna, tetap celaka juga ke akhirat. Dia dalil. Dan dia hakikat. Faham ke tidak? Maknanya bagi dia, kalau Allah dah tetapkan azali orang itu celaka dekat akhirat, dia semayang, dia puasa, tak dia celaka juga. Allah dah tetapkan. Yang dia ini pula, Allah dah tetapkan bahagia. Walaupun saya tak solat, walaupun saya tak puasa, tak berkesan masuk syurga sebab saya dah ditetapkan yang bahagia. Cuma kita tanya balik, siapa yang kata? Siapa dia kata, yakin yang kata. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kamu kena sembah Allah sampai hati kamu yakin. Yakin dah Allah Tuhan kamu yang membahagiakan kamu, selesai itu. Tak perlu solat dah. Golongan ini. Jadi ini golongan macam ni, tak golongan untuk lagi dah. Ini golongan ni masih lagi boleh ditarbiah. Ayat ni boleh ditarbiah. Golongan yang macam tu bukan ditarbiah. Kafirun dah. Barang siapa yang menggugurkan akan kewajiban solat, kafir dia. Itu telah disepakati oleh ulama akidah dan sunnah wal jamaah. Yang ini walaupun dia tak buat, masih ada lagi yang dia buat. Jihad tak pergi, tapi solat tak tinggal. Okey bro. Siapa? Kita lah. Tanya orang tu, kita lah. Kata nak buat, kata nak pergi, kata nak derma. Dan sekali tak terjadi. Nanti saya derma 1 juta. Lama-lama kita tunggu dah 2 tahun. Share mana 1 juta. 10,000 boleh tak? Jangan sampai begitu. Kalau tak mampu, cakap tak mampu. Wallahu ta'ala ala wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.